Dan inilah golongan yang akan menjadi VIP Allah di mahsyar kelak. Mereka yang terikat hatinya dengan rumah Allah. Dan saya nak sebut pasal hukum wanita solat di masjid dan sebagainya tu. Para ulama mutaakhirin, bahkan sebahagian ulama mutabar juga memberikan jawapan afdal jika di masjid itu mendatangkan lebih khusyuk, selamat daripada fitnah, maka lebih afdal baginya solat di masjid ataupun di surau. Tapi kalau dia timbul fitnah dan bawa, kalau ada anak kecil, bukan dia je tak khusyuk, semua orang pun tak khusyuk, bawa anak kecil, maka lebih baik di rumah. Saya pun ada anak kecil setahun lebih, ada yang 3 tahun lebih. Kalau saya dah minggu lepas saya solat tarawih, solat di dewan kami. Dewan kami tu tak ada orang lain, saya dengan staff je. Jadi bolehlah saya solat Jumaat. Memang beza solat ramai-ramai Jumaat, lepas tu ada imam khas, baca merdu dan sebagainya. Suasana bila pergi tempat keluar dengan dalam rumah dia beza. Kita rasa suasana tu kan, rasa syahdu, rasa seronok. Subhanallah. Ni cerita kisah benar dalam minggu lepas ni kan. Tengah semayang tu, adalah staff saya ni, dia letak apa, handphone. Dah lah iPhone. Lepas tu yang seorang ni pula letak spek mata. Ya Allah, anak saya setahun lebih tu kan, spek mata dia buka tutup. Dia kangkang besar-besar. Agak-agak saya semayang macam mana? Aduh, berdoa, janganlah patah spek. Janganlah patah. Ya Allah, dia dah letak. Tengok, dah duduk. Takkan tak nampak, memang nampak sangat. Lepas tu dia pegang pula telefon. Ya Allah, janganlah dibawa. Sebab kita tak tahu dibawa ke belakang. Elok dia letak telefon, elok dia letak spek. Lepas tu dia ambil pemadam. Sebab dalam dewan tu ada pemadam kan. Dia pun guna pemadam. Elok. Lega. Saya pun kata lepas mayang saya angkat semua barang-barang berharga letak kat atas, barulah boleh khusyuk. Kalau kita ada anak kecil, kita lagi tak boleh khusyuk bila bawa ke masjid surau, ganggu orang lain dan sebagainya. Jadi tuan-puan dan mati Allah sekalian, mudah-mudahan kita menjadi golongan yang terikat hati dengan rumah Allah. Wanita kalau tak ada fitnah, jangan kita kata, jangan sebut. Kalau takkan Nabi sebut begini kepada Sayyidina Umar. Bila isteri Sayyidina Umar mengadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya Umar itu sangat cemburu. Umar menghalangku untuk ke masjid. Lalu Rasulullah naik mimbar, lalu Rasulullah berkhutbah, jangan kamu halang wanita-wanita kamu untuk ke rumah Allah. Subhanallah. Di zaman Rasulullah pun ada beberapa keadaan yang mana digambarkan isteri Nabi ikat apa? Isteri Nabi mengikat dirinya dengan tiang. Sebab apa? Berdiri lama sangat untuk salat. Sampai Nabi menegur bila Nabi tengok ada satu tali yang berjurai di tiang. Nabi tanya, ini tali siapa? Lalu mereka menjawab, ini tali setengat salah seorang isteri Nabi. Lalu Rasulullah pun menegur supaya jangan buat begitu lagi, jangan menyeksa, jangan buat ibadah keterlaluan. Kenapa ikat? Sebab berdiri lama, mungkin baca Al-Quran, mungkin berapa juzuk. Sebab bila goyang, bila dah lengah, maka tali itulah yang menguatkan kembali. Sampai tahap tu kita tak adalah lebam ataupun kaki tu lengah macam tu, goyang. Kalau letih pun sebab shopping 2 jam berdiri kan, 2 jam berjalan. Masya Allah. Okey, itu yang ketiga. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul dan berpisah kerana Allah juga. Masya Allah, subhanallah. Ini golongan VIP di mahsyar kelak, iaitu golongan yang saling mencintai kerana Allah. Cuba tengok orang kiri dan kanan. Tengok orang kiri kanan. Dia tak orang kiri kanan. Kenal tak orang kiri kanan ni? Tak kenal. Kan ada yang tak kenal, ada yang baru tengok. Subhanallah. Boleh tak cakap dekat orang kiri kanan, I love you. Cuba cakap I love you. Lepas tu balas I love you too. Orang lelaki cakap I love you. Orang lelaki jangan harap lah. Tengok dia tak tahu. Dengan orang rumah pun dia payah nak cakap I love you lagi sesama lelaki lah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, satu ketika seorang sahabat dia duduk dengan Rasulullah, kemudian adalah melintas seorang lelaki. Lalu seorang sahabat ini dia kata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya
Aku mencintainya ya Rasulullah. Bukan cinta lagi couple ni, laki sama laki mana boleh. Maksudnya dia bagi tahu Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya aku sayang sangat sahabatku tu. Aku cinta pada dia, aku sayang sangat kepadanya. Lalu Rasulullah bertanya kepada dia. Rasulullah kata, adakah kamu telah memberitahu dia bahawasanya kamu sayang dia? Ya Rasulullah, aku tak pernah beritahu dia, tapi dalam hati tu memang sayang dia. Rasulullah kata, kalau kamu menyayanginya, katakanlah kepadanya kamu menyayanginya, nescaya Allah juga akan menyayangimu. Subhanallah. Sebab itu sebenarnya sunnah Nabi, sunnah para sahabat, bila sayang seseorang, cakap, sebut. Bukan suami isteri saja, adik-beradik pernah cakap kat kakak, kat adik, sayang, sayang sangat. Bila peluk, Kak Mak sayang Siti, tu adik saya lah. Kak Mak sayang, panggil Kak Mak, Asma, Mak. Tapi ada maksud juga, Ma'un, air. Dia sebagai saya Kak Mak lah. Kak Mak, Kak Mak, Kak Mak. Kalau orang ganu, dia buat gelaran dulu, kayu Kak Mak. Kayu Kak Mak ni nama makanan. Kita kalau kat sini, kuih apa tu yang panjang, cicak air, cakoi. Kami panggil kayu Kak Mak, tak tahu kenapa. Jadi budak-budak kan sekolah panggil kayu Kak Mak, kayu Kak Mak. Sebab ada saya panggil Kak Mak kan, tak apa lagi. Tapi dengan adik-adik cakap, Kak Mak sayang sangat, I love you, kadang kan dengan adik-beradik. Dengan anak, kena selalu cakap dengan cucu, Wan sayang cucu. Dengan suami cakap tak ni, cakap tak dengan suami? Kak Nak cakap tak? Gelak Kak Nak, Abang Ipan saya. Wan cakap tak? Jangan pula buat sedih kan, dah tak ada suami. Aduh sedih lah pula. Ni yang belum suami jangan sedih juga, insyaAllah. Subhanallah. Cakap. Pakcik-pakcik kat luar cakap tak I love you dekat isteri Tuan Haji? Subhanallah. Gelak je. Balik ni, kalau siapa umat Nabi Muhammad nak ikut sunnah Nabi, Nabi bukan setakat dengan isteri, dengan sahabat pun. Pernah dengar tak cerita Zaid bin Harisah? Kan, bila Nabi nak bagi dia nasihat dan dimulakan dengan, wahai Zaid, sesungguhnya aku sangat mencintaimu, wahai Zaid. Subhanallah. Dengan kawan-kawan Nabi cakap kalau Nabi sayang, dengan isteri apatah lagi. Sebab apa kita tak boleh nak sebutnya? Sebab kita tak membiasakan sunnah Nabi. Kalau Mak Saleh memang macam tu lah. Ni suami panggil sayang, panggil anja, itu panggilan-panggilan macam itu pun sunnah Nabi. Ada dalam buku yang kita jual dekat luar cerita bagaimana romantiknya Rasulullah. Dan Rasulullah romantik ni bukan masa muda ya. Umur dah 50 dan 60 cerita Nabi romantik tu. Sebab Aisyah yang bercerita. Aisyah bila bercerita nikah dengan Nabi umur 53 sampai umur Nabi 63. Jangan kita kata dah tua-tua tak boleh buang terbiak dah ustazah, tak payah nak sebut dah I love you, I love you. Nabi dah usia yang begitu masih lagi mengamalkan kan sunnah-sunnah sebegitu untuk merapatkan hubungan suami isteri. Masya Allah. Dan ini bukan perkara biasa. Mereka yang saling mencintai kerana Allah, mereka adalah VIP Allah di mahsyar kelak. Dan masuk saling mencintai kerana Allah, bila buat salah tegur, bawa kepada ke arah kebaikan, lindungi daripada bahaya, lindungi daripada apa-apalah kebencian manusia. Bila isteri buat salah tegur, suami buat salah tegur, Masya Allah, tuan-tuan dimati Allah sekalian. Sebuah keluarga yang saling mencintai kerana Allah, datang apapun ujian, badai, musibah, dia tetap bertahan. Sebab dia menganggap cinta kerana Allah tanpa syarat. Ada orang datang jumpa saya, ustazah, suami saya okey, tapi adalah satu benda yang saya tak boleh terima apa yang dia buat dalam hidup saya. Dia okey ustazah, dia suami yang baik, suami yang rajin, suami sekian-sekian. Tapi ada satu perkara saya tak boleh maaf ustazah. Sebab perkara tu saya jadi macam bila tengok dia bengkak, hati tu bengkak, dia rasa macam tak boleh lepas. Saya kata, puan, kalau puan letak syarat mencintai kerana Allah mesti sempurna, puan tak akan jumpa cinta kerana Allah. Sebab kalau betul kita cinta kerana Allah, cinta itu akan diuji. Cinta itu akan bertemu dengan pelbagai ujian, musibah, macam-macam. Tetapi puan tetap teguh, puan tetap maafkan, puan tetap menyayangi, melapangkan dada. Itulah cinta sebenar kerana Allah. Saya pernah jumpa seorang suami yang mengadu, dia kata, ustazah, isteri saya curang sekian-sekian.
Tapi saya masih lagi menerima dia, bukan sebab saya sayang dia, tapi saya terima dia. Saya masih simpan dia sebab dia nak marah kan. Saya masih simpan dia dekat rumah. Sebab apa? Anak-anak sayang dia, dia sayang anak-anak. Esok-esok bila anak-anak dah besar semua, saya akan ceraikan dia. Saya cuma simpan sebab tu je. Kalau ikut kami saya benci. Saya pun tanya dia, Encik, minta maaf saya nak tanya, berapa orang anak Encik? 5 orang. Isteri Encik buat perangai curang tu sampai tahap mana? Dia pun cerita lah, bukanlah sampai tahap zina contoh, tapi adalah kan buat perangai tak elok lah. Bila dia start 2 tahun kebelakangan, sebelum ni isteri Encik macam mana? Dia isteri yang baik, dia baik, dia tak pernah buat sekian-sekian. Encik sayang, sekarang benci. Sekarang saya benci sangat dia. Saya tak boleh terima dia khianat saya. Lepas tu saya tanya lagi, Encik tengok bagaimana isteri mengandung, Encik ingat bagaimana dia melahirkan anak-anak. Encik sayang anak-anak saya. Kalau Encik sayang anak-anak, Encik kena sayang ibu yang melahirkan anak-anak. Kalau Encik letakkan syarat sempurnalah seorang isteri itu, baru Encik sayang betul-betul, Encik tak akan jumpa cinta yang sempurna. Sebab apa? Mereka yang saling mencintai kerana Allah, dia akan memaafkan. Dia akan kuat untuk memaafkan, kuat untuk bimbing dan menerima seadanya kekurangan pasangan. Kalau betul kita cintakan anak, kita tak akan cinta bersyarat. Jangan memilih-milih anak yang begini, yang cemerlang, comel pula tu, yang ni yang disebut-sebut. Saya jumpa ramai ibu, bila bercakap macam mana anak-anak, okey alhamdulillah, anak pertama gini, anak kedua gini, anak ketiga, anak keempat ni, anak ketujuh. Tiba-tiba tak sebut anak keenam. Kenapa yang tu tak payah sebut lah Ustazah? Kalau teringat pun, geram. Tak payah tanya lah yang tu. Saya kata makcik, mungkin kerana anak yang keenam tu lah makcik masuk syurga. Sebab apa pula Ustazah? Sebab anak tu yang paling banyak bagi pahala sabar. Anak itu yang banyak makcik doa, betul tak? Betul Ustazah. Mungkin asbab dia makcik masuk syurga. Walaupun dunia nampak dia banyak menyakiti hati makcik. Subhanallah. Sebab itu mencintai kerana Allah, cinta itu akan diuji. Tetap teguh, bertahan dalam rumah tangga. Tetap maafkan suami walaupun akhlaknya buruk. Kita harap suami kita romantik, I love you sekali pun tak pernah sebut. Kita harap suami kita romantik, sekali dari lahir pun dia tak pernah ingat. Subhanallah, ujian sungguh. Kita faham tu. Tetapi itulah namanya cinta kerana Allah. Tapi mudah-mudahan berubahlah pasangan tu. Okey, subhanallah. Itu golongan VIP yang ke-5. Mereka yang saling mencintai kerana Allah, berkumpul dan berpisah kerana Allah juga. Dan yang ke-6, iaitu seorang lelaki diajak zina oleh wanita yang kaya dan cantik, tapi ia menolaknya sambil berkata, aku takut kepada Allah. Yang ke-7, seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikan hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, serta seorang yang berzikir kepada Allah di kala sendiri. Oh, saya ingat ni, kenapa saya ingat dia? Berzikir kepada Allah di kala sendiri hingga meleleh air mata. Subhanallah. Cukup tak 7? Laju pula lah senang. Cukup, tapi tak tertulis tu. Ada. Oh, cari hadis tu. Subhanallah. Jadi itulah 7 golongan VIP Allah. Agak-agak dalam 7 ni kita yang mana? Agak-agak ada tak kita ni dalam 7 ni? InsyaAllah, pakcik-pakcik tu kan, InsyaAllah, Allahu Akbar. Kita ni sampai pukul 4 je. Betul? Ke sampai pukul setengah je? 4 boleh ya, sampai pukul 4. Yang pertama, adakah kita pemimpin yang adil? Adakah kita adil dengan adik-beradik? Adakah kita adil dengan anak-anak? Adil dengan suami kita? Adil dengan isteri? Orang yang adil, dia bukan saja menghitung kebaikan, keburukan pun dia terima seadilnya. Keburukan pun dia terima seadanya. Okey, golongan yang kedua, pemuda yang kita ni selalu sibuk tak kena ibadah. Takut tak termasuk golongan kedua. Golongan yang ketiga, hati selalu terikat dengan masjid. Wallahu a'lam, terikat tak kita ni dengan masjid. Yang keempat, 2 orang yang saling mencintai kerana Allah. Subhanallah, adakah kita orang yang saling mencintai kerana Allah? Jadi kalau kita saling mencintai kerana Allah, kita memaafkan, kita berlapang dada dengan ujian Allah terhadap cinta, insya-Allah kita masuk dalam golongan yang kelima. Kemudian seterusnya seorang lelaki yang diajak zina, kemudian ditolak dengan berkata aku takut kepada Allah. Dan seseorang yang bersedekah dengan menyembunyikan, sehingga tangan kanan memberi tangan kiri pun tak tahu. Seseorang yang berzikir kepada Allah di kala sendiri hingga menangis di malam hari. InsyaAllah jangan sampai kita langsung tak ada dalam golongan VIP Allah ni.
Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya tahu masa saya tinggal 15 minit lagi, Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang melihat di live masih kekal. Kita ada lebih kurang 10 minit lagi. Saya nak bacakan tentang 8 pintu syurga. Dan 8 pintu syurga ini, insya-Allah kita cuba berusaha untuk masuk daripada mana-mana salah satu pintu ataupun mana-mana pintu. Masya Allah. Okey. Sekejap. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Nabi SAW bersabda, hadis riwayat Bukhari, fil jannah samaniyatu abwab. Syurga ada 8 pintu. Samaniyatu abwab. Ini hadis sahih riwayat Bukhari. Syurga ada 8 pintu. Fiha babun yusamma Rayyan. Salah satunya dinamakan pintu Ar-Rayyan. La yadkhulu illa shaimun. Tidak akan dimasuki melainkan orang-orang yang berpuasa. Subhanallah. Tolong cari hadis berkenaan, hadis lengkap berkenaan dengan 8 pintu syurga. Dia tak masukkan dalam ni. Dia buat pendek ni je. Saya ingat 8 pintu syurga tu, tapi saya nak baca matan dia. 8 pintu syurga tu. Okey, bismillah. Okey, panjang ni hadis ni. Saya tak baca lah, kecil sangat tak nampak. Okey, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, sesungguhnya, ya betul, insya-Allah. Sabar-sabar, nampak lagi nak tulis tu kan? Okey, saya sebut lagi sekali. Nabi bersabda, di syurga ada 8 pintu. Di antaranya, di syurga ada 8 pintu. Tak, ini macam, okey. Antaranya pintu syurga ialah, maka sesiapa yang dari kalangan ahli solat, betul hadis ini. Barang siapa yang ahli solat, maka akan diseru daripada pintu solat. Babus solat, itu pintu yang pertama. Babus solat, orang yang jaga solat, tekun mendirikan solat, jaga solat fardu, jaga juga solat sunat, maka akan dipanggil masuk melalui babus solat. Masya Allah. Pintu yang kedua, sesiapa yang di kalangan ahli jihad akan diseru daripada pintu jihad. Namanya babul jihad. Berjihad di jalan Allah, berjuang. Kalau di Malaysia bukanlah di medan perang, tapi berjuang melawan hawa nafsu, berjuang di jalan ilmu, berjuang di dalam mencari rezeki. Jihad, jihad ekonomi, jihad ilmu, Masya Allah, berbagai bentuk jihad. Sesiapa dari kalangan ahli puasa, ini pintu yang ketiga, babu siam, akan dipanggil, akan diseru daripada pintu rakyat. Yang keempat, sesiapa dari kalangan ahli sedekah akan diseru daripada pintu sedekah. Subhanallah, yang dinamakan babu sedekah. Ini antara VIP Allah Subhanahu wa taala. Bila di padang mahsyar, 4 yang disebutkan dalam hadis yang sahih ini, siapa yang kuat sedekah, sedekah pula dia jaga sungguh keikhlasannya. Di awal dia jaga, di pertengahan dia jaga, di hujung pun dia jaga. Tuan-tuan dimati Allah sekalian, kadang-kadang sedekah kita ni awal ikhlas tapi hujung tak ikhlas. Ikhlas bagi, tapi tiba-tiba orang yang kita pernah tolong tu khianat kita. Orang yang pernah kita tolong tu buat jahat pada kita. Mungkin saat tu kita mungkin teruji, lalu kita sebut, aku tak redha, aku tak halal apa yang aku pernah beri pada dia. Sebab sedekah kita akan diuji sejauh mana keikhlasan kita. Ramai mana isteri yang mana dah tolong suami sama ni, tak berkira dengan suami, tiba-tiba suami melakukan sesuatu yang dia rasa tak boleh terima. Apa sajalah ujian yang berlaku, dia tak boleh terima. Lalu jumpa saya, Ustazah, saya tak redha, saya tak halal apa yang saya dah buat selama ni. Saya tak berkira Ustazah, dulu saya yang bayar rumah, saya yang bayar anak, saya belanja tu, saya belanja ni. Saya tak halal, sebab semua tu tanggungjawab dia, bukan tanggungjawab saya. Susu anak, saya beli paper anak. Saya kata, puan
puan rugi pun, kalau puan tak halalkan, pemberian puan itu di sisi Allah diletak sebagai 2 sedekah. Ini ditanya oleh seorang wanita di zaman Rasulullah. Bila Rasulullah menyeru kepada banyak melakukan sedekah, lalu seorang wanita bernama Fatimah, Zainab, pergi berjumpa Rasulullah. Lalu dia kirimkan soalan tu kepada Bilal, sebab malu nak tanya Rasulullah direct. Lepas tu Rasulullah pun bertanya kepada Bilal, siapakah wanita depan tu. Kemudian Bilal cerita. Lalu Nabi pun bertanya apa yang ditanyakan. Rupanya tanya soalan wanita ini ialah, adakah pemberianku kepada suamiku dikira sedekah? Lalu Nabi menjawab, bagimu wahai para wanita, dan kepada semua wanita-wanita yang mewakilinya. Sebab ramai rupanya, wanita tu wakil je, rupanya ramai lagi wanita yang lain nak tanya soalan yang sama. Katakanlah kepada mereka, Nabi kata, bagi wanita 2 sedekah apabila dia memberi sesuatu kepada suaminya. Yang pertama sedekah jariah, yang sentiasa mengalir pahala. Yang kedua adalah sedekah qarabah. Subhanallah, iaitu sedekah memberi kepada ahli qarabah. Sebab itu kalau suami susah, isteri sangat afdal membantu. Suami banyak hutang, isteri bantu untuk bayar hutang. Tetapi lah sedekah kita akan diuji. Mungkin satu hari berlakulah sesuatu, lalu kita mengungkit, na'udzubillah, sangat rugi. Lalu saya kata, puan jangan cakap macam tu, rugi. Pahala puan bantu suami sama ni besar. Tapi Allah uji sekarang. Allah uji cinta puan, Allah uji sayang puan, Allah uji sedekah puan, Allah uji yang puan berbakti selama ni, masak apa semua. Puan ikhlaskanlah kerana Allah, bukan kerana suami. Kalau puan buat kerana suami, memang tak kuat kita kalau kerana manusia. Tapi puan cuba sebut, ikut apa saya cakap. Tapi saya sedih sangat Ustazah, apa yang dia buat hari ni teruk sangat. Puan sebut macam ni, ya Allah, aku redha di atas apa yang telah aku lakukan selama ini. Aku redha apa pemberianku, aku redha semuanya ya Allah. Namun aku tidak boleh redha dengan apa yang dia buat hari ini ya Allah. Maksudnya yang lepas, what is past is past. Sebab saya kata puan kan dapat, dulu suami baik ya. Jadi hari ini kalau puan boleh redha juga, insya-Allah suami puan akan terus baik. Tapi saya tak paksa puan untuk terima dan redha sebab perbuatan suami sangat dahsyat. Boleh tentu saya boleh terima kalau duduk di tempat puan. Ada macam-macam cerita lah. Bukan mudah. Bukan cerita ringan-ringan tuan-puan sekalian. Bukan kita semudahnya minta redha time tu juga. Kalau puan tak redha hari ni je. Yang lepas puan redha, puan lepas kerana Allah. Jadi insya-Allah puan akan dapat himpunan pahala yang banyak. Masya Allah. Tuan-puan dimati Allah sekalian. Kalau boleh, ada sedekah walaupun kita bagi tahu orang tu yang bagi tahu. Tapi kita kena ada sedekah yang kita betul-betul simpan untuk kita dan Allah saja. Kadang-kadang lepas transfer kita share dengan suami, betul kan? Bang, kan awak ada bagi duit dalam 1,000 suruh beli baju raya kan? Siapa kat sini suami dia bagi 1,000 beli baju raya? Wallahualam. Kok ada lah kan? Tapi kan bang, 800 saya sedekah, 200 je saya guna. Senyum dia cerita kat suami. Oh macam tu. Awak tak ada nak cakap apa-apa? Dah kenapa? Bagus kan saya kan? Bagus kan? Rupanya nak suruh suami puji, bagus. Sebenarnya kan, Masya Allah tuan-puan dia mata, tak ada masalah kita cerita, share dengan suami. Takut suami tanya, mana baju rayanya? Kan beri 1,000, takkan ni je. Bang 800 tu saya bagi, saya sedekah, saya infak. Bulan Ramadan kan bang? Contoh. Tapi alangkah baiknya, subhanallah, ada infak kita yang betul-betul rahsia. Transfer diam-diam sampai mati tak ada orang tahu. Suami yang berkongsi tempat tidur pun tak tahu. Subhanallah, sebab sedekah yang begini akan mendapat VIP di sisi Allah. Kan tadi tu hadis tu, mereka yang melakukan sedekah secara sembunyi, tangan kanan beri, tangan kiri pun tak tahu. Maksudnya seolahnya betul-betul senyap. Sama-sama anggota badan pun tak tahu. Apatah lagi suami. Subhanallah. Tapi ada yang kita bagi tahu. Kadang-kadang kita bagi depan. Kalau kami sahabat amal care pula kena tunjuk, sebab itu infak orang ramai. Jadi kena bagi tahu kan, orang petikaikan pula mananya infak orang ramai. Masya Allah. Ada setengah tu kan ambil gambar, kita bagi ambil gambar. Itu bukan tujuan nak riak, nak menunjuk. Itu nak bagi bukti kita buat kerja infak orang ramai. Subhanallah. Tapi ada waktunya, simpan betul-betul supaya kita jadi VIP dia mahsyar kelak. Kan ada 7 golongan tadi mendapat naungan Allah tau. Jadi kita kena cari ada tak infak kita yang kita betul-betul jaga. Kadang-kadang tu teruji.
Kan elok dah diam tak bagi tahu ni, kita bagi sejadah pula, sejadah Madinah mahal-mahal tu. Kan dah orang duk sebut selalu, tak tahan juga. Siapalah bagi sejadah ni? Orang kata hamba Allah, dia letak, dia tulis notis hamba Allah. Elok pula sejadah ni, dah lah mahal. Saya tahu harga sejadah ni 150 ni. Masya Allah. Sekali boleh tahan lagi, 10 kali maunya. Jangan cakap kat orang tahu. Saya cakap kat awak seorang je, tapi tolong jaga, tolong jaga. Sebenarnya sejadah ni saya lah yang bagi. Macam tak tulisan tu? Cuba tengok tu betul, sama tak? Subhanallah, kadang-kadang kita kalah dengan pujian. Masya Allah. Lagi-lagi kalau kejian, lagi kalah. Kan? Kalau kata, kau ni kedekut lah, tak pernah tengok kau ni. Ramai lagi baik ni. Engkau tak tahu sedekah aku. Untuk pengetahuan kau, madrasah tu aku sedekah 10,000. Tak ada siapa yang tahu. Dah terkeluar pula. Kalah dengan makian, kalah dengan kejian. Subhanallah. Sebab itu nak jaga sedekah sampai mati, rahsia kita dengan Allah saja bukan mudah. Tapi kau boleh buat bulan Ramadan, buat setiap hari 1 kali. Yang orang tahu tu orang tahu, yang orang tak tahu sampai sudah. Datang ujian apa pun untuk menguji keikhlasan sedekah tu, diam. Takkan ngungkit, takkan kata, takkan benci. Walaupun orang yang kita bagi tu ada buat perkara buruk pun. Masya Allah, Allahu Akbar, Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, itu hadis yang sahih berkenaan dengan 8 pintu syurga. Namun saya sebut tadi 4, betul kan? Pintu yang kelima, sebagian ulama menyebutkan adalah babul hajj, iaitu pintu haji. Orang yang hajinya mabrur akan dipanggil masuk melalui pintu haji. Pintu yang keenam, iaitu pintu memaafkan kezaliman manusia. Orang-orang yang pemaaf, yang memaafkan kezaliman, pengkhianatan manusia, akan dipanggil masuk melalui pintu kemaafan. Dalam riwayat Imam Ahmad daripada Rah bin Ubadah daripada Asyad, Al-Hasan Al-Basri secara mursal mengatakan sesungguhnya Allah memiliki sebuah pintu di syurga, tidak akan masuk melaluinya kecuali orang yang memaafkan kezaliman. Subhanallah. Dalam hidup kita, setiap orang ni saya percaya mesti ada diuji dengan manusia yang khianat kepadanya, manusia yang fitnah, manusia yang maki hamun dia. Tetapi jika dia memaafkan, ya Allah, aku maafkan kerana-Mu ya Allah. Kalau kerana manusia tu mungkin tak kuat kita nak maaf. Sebab tengok muka dia pun dah sedih, teringat pun dah sedih. Tuan-puan dimati Allah sekalian, saya pernah jumpa orang yang memaafkan sangat luar biasa. Seorang wanita yang dirogot, yang dicabul, subhanallah, dia mampu maafkan pelaku tu. Dia mampu memaafkan. Dengan dia kata, Ustazah, saya maafkan sungguh-sungguh Ustazah. Walaupun seorang itu tak pernah meminta maaf, tak pernah minta, saya maafkan kerana Allah, sebab saya nak syurga Allah. Dan itu peristiwa hitam dalam hidup saya Ustazah, sekian-sekian. Saya kata besarnya kemaafan. Walaupun dia jadi trauma, dia jadi sakit, kemurungan, nak pulih bertahun-tahun. Tetapi bila saya belajar tentang besarnya nikmat memaafkan, sampai ada pintu syurga bagi orang yang memaafkan, maka saya maafkan kerana Allah, demi syurga Allah. Saya tanya, berbaloi tak? Berbaloi tak kita maafkan apa jua kesilapan manusia? Rupanya tuan-puan sekalian, kadang-kadang Allah takdirkan sesuatu peristiwa, Allah takdirkan wujud datang dalam hidup kita seseorang yang tak dijangka, yang menyakiti hati kita. Sebenarnya bukan untuk kita derita, tetapi untuk kita bahagia di akhirat sana. Sekarang terpulang untuk kita nak memandang perkara tersebut sebagai peluang masuk syurga, peluang untuk dipanggil ke pintu syurga, ataupun kita nak tepis, nak tolak peluang tu datang. Peluang depan mata ni, nak maafkan ke tidak? Nak lapang dada ke tidak? Nak bersangka baik ke tidak? Allah sedang beri peluang bila datang ni. Kadang-kadang kita memilih untuk menolak. Kita kata, kalau kau tak ada tempat aku, kau tak rasa, kalau kau ada tempat aku, kau pun tak boleh maaf. Senanglah, kau tak kena, kau bolehlah cakap macam tu. Cuba kau ada tempat aku. Kita boleh ada banyak alasan di dunia, tetapi kita akan jadi menyesal sungguh-sungguh di padang mahsyar kelak, di akhirat kelak. Kenapalah aku tak maafkan? Seronok tengok golongan yang memaafkan orang melakukan zaliman dipanggil masuk. Patutnya aku pun dipanggil masuk juga. Tapi kenapa? Di dunia dahulu kita berkira-kira untuk memaafkan manusia, seolahnya kita sempurna. Sedangkan di sana Allah ada memujuk,
Kan? Adakah kamu tidak mahu dimaafkan oleh Tuhanmu? Maka maafkanlah sesama kamu. Allah pun memaafkan dosa kita begitu banyak, tuan-puan dimati Allah sekalian. Kadang-kadang memaafkan bukan kerana orang itu, bukan untuk orang itu, untuk diri kita. Supaya kita tenang, kita damai, kita dipanggil masuk ke dalam syurga. Okey, pintu syurga yang ketujuh, iaitu yang namanya pintu Al-Aiman. Subhanallah. Pintu Al-Aiman, iaitu pintu orang yang bertawakal kepada Allah, yang masuk dalam syurga tanpa hisab, tanpa seksa. Golongan yang masuk syurga tanpa dihisab, ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika Rasulullah SAW keluar, mereka memberitahukan hal tersebut kepada baginda. Baginda bersabda, mereka itu adalah orang yang tidak pernah minta diruqyah, tidak minta dan tidak pernah melakukan tatayur, serta mereka bertawakal kepada Tuhan mereka. Tuan-puan dimati Allah sekalian, masa dah habis, dah pukul 4. Golongan ataupun pintu yang ketujuh ini, iaitu pintu yang masuknya orang-orang yang bertawakal. Dan pintu ni sangat special, disebut dalam hadis yang sahih. Suatu hari Rasulullah bersabda di hadapan para sahabat, terdapat 70,000 di kalangan umatku, 70,000 akan masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Ini VIP tahap hebat paling tinggi ni, antara yang paling tinggi. Tak dihisab langsung, tak dibuka langsung pintu amalan, dan tanpa diazab, tanpa dihisab, tak perlu hisab, terus masuk syurga. Bangkit pada mahsyar, mungkin yang terawal lah masuk syurga. 70,000 banyak ke sikit? Sangat sikit, teramat sedikit 70,000 ni. Mungkin habis di kalangan para sahabat je, habis di kalangan para salafus soleh je, habis di kalangan orang-orang wali Allah je. Hari ini umat Islam pun ada lebih kurang dalam 3 lebih bilion. 70,000 tu apa sangat? Sikit sangat. Namun di sana ada hadis yang lain menyebutkan, wallahu alam, hadis ini bukanlah bertahap sahih, tapi mungkin hadis hasan, bukanlah sampai dhaif. Yang mana Nabi bersabda, dari kalangan 70,000 itu, setiap satu boleh tarik pula 70,000. Maksudnya 70,000 kali 70,000. Wallahu alam. Kelebihan orang yang 70,000 masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab ni, dia boleh tarik pula 70,000 orang. Allahu akbar. Cuma nak disebutkan, bila sahabat ni dengar Nabi sebut macam tu, Nabi sebut simple je, 70,000 di kalangan umatku akan masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Rasul pun masuk dalam rumah, Rasul tak cerita ciri-cirinya. Lalu para sahabat ni sama-sama dia bercakap berteka-teki, siapa ya 70,000 ni? Mereka bila dengar, tak ada, mereka kata insya-Allah kitalah tu, kitalah tu. Tak, para sahabat tak rasa mereka. Para sahabat sikit pun tak perasan yang mereka itu akan masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab. Kalau kita kan sebut, penceramah sebut insya-Allah kita semua syurga Firdaus, amin, insya-Allah, insya-Allah. Kita kan cepat rasa ahli syurga. Kalau penceramah cakap pasal neraka, tak rasa kita dicapai dalam neraka. Nampak orang lain dalam neraka. Sahabat Nabi bila cakap pasal syurga, mereka tak bayangkan mereka dalam syurga. Sahabat Nabi kalau bercakap pasal neraka, mereka menangis sampai pingsan kerana mereka membayangkan mereka diazab dalam neraka. Tapi kita terbaliklah. Allahu akbar. Subhanallah. Lepas tu mereka saling berteka-teki. Seorang kata, aku rasa orang yang masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab, mereka yang lahir Islam, hidup Islam, mati Islam. Mereka bukan kata diri mereka, sebab mereka tu baru dapat Islam. Ada umur 40, ada umur 30, mereka asalnya daripada bukan Islam. Kan lepas tu masuk Islam, lepas Rasulullah menjadi Nabi. Ada yang kedua pula cakap begini, kemudian Nabi dengar daripada dalam rumah, Nabi pun keluar. Nabi kata, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Mereka yang masuk syurga tanpa dihisab, tanpa diazab itu, Nabi sebut hadis Nabi yang saya bacakan tadi, iaitu mereka yang bertawakal penuh kepada Allah dalam hidupnya. Lalu bila Nabi sebut ciri-ciri tu, seorang sahabat Nabi yang bernama ni Uqasyah. Siapa anak dia ke cucu dia nama Uqasyah? Uqasyah tu nama sahabat Nabi ya. Lalu Uqasyah pun bangun, berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan aku ya Rasul supaya termasuk dalam golongan tanpa dihisab, tanpa diazab. Lalu Rasul berkata, wahai Uqasyah, bagi kamu golongan itu. Allahu akbar. Uqasyah dapat. Bagi kamu Uqasyah, kamu dapat apa yang kamu inginkan. Lepas tu sahabat Nabi yang lain semua bangun belaka minta apa yang Uqasyah minta. Lalu Nabi kata,
Mukasyah telah mendahuluimu. Maksudnya Nabi tak layan dah permintaan yang lain. Sebab itu kita kadang-kadang bila jumpa ada orang soleh, kita jumpa ada orang-orang alim, bukannya kita minta benda yang pelik-pelik. Doakan saya, subhanallah. Minta doakan saya jadi wanita yang baik. Jumpalah siapa-siapa. Saya bukan orang alim, saya bukan orang yang soleh. Jumpa kadang-kadang tu kalau saya suka kalau jumpa orang anak-anak istimewa kan. Tapi dia faham, dia doakan ustazah masuk syurga. Sebab dia tu dijamin syurga. Orang istimewa sindiran down, kalau dia meninggal confirm syurga. Sebab mereka bukan mukallaf. Mereka tak menanggung apa-apa dosa. Walaupun ibu bapa mereka diuji dengan anak yang begitu. Saya kata, ya Allah, doakan dia, doakan ustazah. Ya, kita doa. Doalah sekarang, doa. Lepas tu kadang saya ikut. Ya Allah, jadikanlah, masukkanlah Ustazah Asma, masuklah hamba-Mu Asma ke syurga. Dia ikut, saya pun amin, subhanallah. Perkara yang paling mahal dalam hidup kita, tuan-puan sekalian, doa. Kita kawan-kawan kan, kalau tak bawa kuih masa datang ke rumah esok, tak kecil hati lah. Masa birthday, kalau suami lupa hadiah kita ke, kawan-kawan lupa, nak sedih boleh sekejap. Kalau dia bagi doa, itu paling mahal. Tak apa, tak payah hadiah, tak apa, doa, tolong doakan saya. Doalah sekarang. Betapa nak doa kalau saya lah. Naknya doa tu, doalah sekarang. Nak dengar. Sebab kadang orang kata, ya saya doa, belum tentu dia doa. Betul kan? Doalah sekarang. Sebab itu kadang orang minta ustazah doakan, ya Allah, kurniakanlah ya Allah. Sebab saya takut, saya pun kata, ya saya doakan. Kan saya lupa nanti. Terus mendoakan. Dan jangan tunggu, jangan kata, saya tak layak nak doakan. Jangan cakap macam tu. Kalau ada orang minta doa, bagi. Bukan kata, saya tak layak, saya banyak dosa. Kita semua berdosa. Kalau kita suka mendoakan orang, ini doa yang makbul. Itu hadis Nabi yang sahih. Sesungguhnya doa yang makbul itu, Nabi kata, seseorang yang mendoakan saudaranya secara sembunyi ada doa yang makbul. Ada malaikat yang berada di kepalanya yang menyebut amin, amin. Dan malaikat tu sebut bagimu jua. Hadis Nabi ni ada dalam buku saya di luar sana, Sahabat Dunia Akhirat. Tajuk pertama lagi, siapa yang mendoakan secara sembunyi orang lain, jangan cakaplah. Senyap, simpan betul-betul. Itu doa yang makbul. Malaikat akan ada di kepala kita, mengaminkan, dan doa tu akan kembali pada kita. Malaikat akan doa kita kembali dengan menyebutkan, ya Allah, baginya jua. Sebab itu nak dapat doa makbul, bukan banyak-banyak doa untuk diri sendiri, tapi banyak-banyak doa untuk orang lain. Jangan bimbang, Ustazah, kan kalau macam tu orang tu dapat, saya tak dapat. Elok pula anak orang tu cemerlang, anak saya tak cemerlang. Ini orang yang tak yakin dengan doa. Ya Allah, murahkanlah rezeki adik-beradikku, kakakku. Ya Allah, murahkanlah rezekinya. Jangan bimbang, rezeki kita akan berkali ganda murah. Ya Allah, biarlah cemerlang anak saudaraku. Ya Allah, ambil SPM. Anak kita pun ada ambil SPM juga. InsyaAllah cemerlang juga anak kita. Tapi kadang doa sembunyi ni akan diuji. Tiba luluh, cemerlanglah anak saudara tu. Selama ni diam. Tapi dah keluar rizak tu, kalau kau nak tahu, Mak Ngah lah yang doakan kau senyap-senyap tengah malam. Subhanallah. Nak sebutnya, benda yang sembunyi ni, syaitan nafsu selalu akan cuba merosakkan. Masya Allah. Dan pintu yang terakhir, babu zikr, pintu zikir. Ini pintu yang terakhir disebut dalam hadis Nabi yang lain. Adalah hadis-hadis Nabi yang tertentu, saya tak bacakan. Orang yang banyak zikir, tuan-puan dan mati Allah sekalian, subhanallah, la ilaha illallah, apa-apa zikirlah tuan-puan dan mati Allah sekalian. Tapi zikir paling afdal Nabi sebut, afdalu zikru la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Nabi sebut zikir paling afdal adalah la ilaha illallah, dan doa paling afdal ucapan alhamdulillah. Kita sebut alhamdulillah, alhamdulillah. Allah kan berfirman dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum. Kalau kamu bersyukur, pasti aku akan tambah nikmat kepadamu. Orang yang banyak ucap alhamdulillah, dapat rezeki sikit, kuih pula bukan yang kita suka. Kita tak suka karipap, orang bagi karipap nak berbuka, alhamdulillah. Saya tak berapa suka karipap. Tu yang saya sebut tu. Tapi orang bagi alhamdulillah. Allah kata kalau kamu bersyukur, la azidannakum, tiba-tiba datang makanan yang kita suka. Bersyukur walau apa yang kita tak suka, Allah bagi apa yang kita suka. Ucapan ataupun zikir paling agung la ilaha illallah, doa yang paling tinggi iaitu ucapan alhamdulillah. Sentiasa bersyukur, la in syakartum la azidannakum. Subhanallah, muslimin muslimat yang mati Allah sekalian. Saya tutup dengan satu hadis Nabi. Nabi menyebutkan,
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir kalimahnya perkataan la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia pasti masuk syurga. Ini golongan VIP Allah, yang mana hidupnya banyak ucap la ilaha illallah. On the way nak pergi bazar Ramadan pun la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Sambil masak pun la ilaha illallah, la ilaha. Sambil menyapu la ilaha illallah, la ilaha illallah. InsyaAllah orang yang banyak mengucap la ilaha illallah saat hidupnya sentiasa dapat pertolongan Allah, sentiasa dapat perlindungan Allah, sentiasa dapat rezeki yang tak disangka-sangka, dan saat matinya boleh sebut la ilaha illallah, dia pasti akan masuk syurga. Subhanallah, alhamdulillah, sekadar itulah perkongsian pada hari ini. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih sekali lagi kepada pihak penganjur. Saya juga tak menyangka saya boleh habis, sebab daripada awal tadi saya datang hypo. Kadang-kadang saya puasa okey, saya ada masalah gastrik, ada waktunya saya menggeletar. Daripada awal start ceramah sampailah sekarang, hypo tu siapa yang biasa dia tahu, dia jadi ketar-ketar, sejuk. Lepas tu saya minta tutup aircon, kemudian kita rasa berpeluh. Walaupun sejuk, berpeluh satu badan. Lepas tu rasa macam nak pita macam tu lah. On the way saya masuk tadi tu, memang minta dengan Allah, Allahumma alhimni rusydi, Allah berikan aku ilham yang benar, berikan aku kekuatan, berikan aku kuat untuk menyampaikan. Alhamdulillah, syukur sangat. Rasa sebab nak bagi tahu pertolongan Allah itu datang bila kita minta. Kadang-kadang saya tu semangat ceramah ni tak hypo, tapi Allah buat blank, tak ada idea, menerawang. Sebab apa? Masa tu Allah nak bagi saya ni faham, engkau boleh bercakap, engkau ada ilmu, semua tu datang pada Allah. Kalau Allah nak sekat, kamu boleh blank tiba-tiba, lost. Allahu Akbar, Masya Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, terima kasih. Saya mohon maaf salah dan silap. Saya nak promote sikit. Di luar sana ada buku soal jawab fiqh Ramadan yang tuan-puan pegang tu, yang kita bagi pegang tu, saya tak sempat buka. Dalam tu ada banyak VIP Allah, ada banyak hadis Nabi full tentang 8 pintu syurga. Jadi buku ni sebenarnya ikhtiar kami untuk mengumpulkan dana bagi kerja amal dan kerja dakwah. Buku ni kalau belek dia full color, tebal dia hampir 400. Kami jual dengan harga RM38 sahaja. Walaupun pihak penerbitan kata tak berbaloi dengan kos dia, tapi tuan-puan kalau beli dapat ilmu, dapat terjawab soal jawab persoalan. Depan tu berkenaan kemuliaan Ramadan. Sebenarnya kalian turut membantu kerja dakwah, kerja amal yang dilakukan di bawah Sahabat Amalkan. Dan buku ni ramai dah yang bagi feedback. Yang di online boleh order online lah. Kenapa berkilat sangat Ustazah ni kan? Ni sebenarnya ada lampu. Tak, saya tengok berkilat elok, flawless, tapi saya bukan flawless sebenarnya. Sebenarnya biasa, tapi lampu kat sini terang sangat. Oh, memang cantik sungguh nampak. Okey, jadi siapa nak beli online, ada jual online ya. Masya Allah. Alhamdulillah, saya mohon maaf sekali lagi. Selamat berpuasa, selamat memperbanyakkan ibadah di bulan Ramadan, dan selamat Hari Raya Aidilfitri. Awal Ustazah ucap, ialah sebab lepas ni kita mungkin tak jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup. Kita